Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, adakah kamu dengar suara saya? Dengar ya? Okey, dengar suara saya ya? Okey, so kita akan mula dengan chapter 1, okey? Selamat datang kepada semua pelajar. So, ada macam-macam bunyi, ada bunyi loceng sebab saya berada di sekolah. So, dan tak ada green screen kat belakang. So, itu tak apalah. Apa pun yang penting kamu semua pastikan dengar Kalau tak dengar bagi tahu saya, inform dengan saya, okay? So today we will learn about the chapter 1, okay? So in your syllabus they have 5 chapter. Nampak sedikit ada 5 sahaja chapter, tapi sebenarnya chapter yang dekat dalam ini chapter yang agak tough ya, agak tough yang perlu untuk kamu kuasai. Okay, so kalau kita tengok one by one, okay, we look to the one by one. So chapter 1 is redox equilibrium. So chapter 2 is carbon compound, thermochemistry, polymer. Polymer ni bab baru. Tapi sebenarnya bukan bab baru, dia keluarkan sedikit daripada bab manufacture tahun lepas, bab 8 yang kamu belajar, dia keluarkan untuk belajar polymer sahaja. So agak tough juga. Consumer in industrial chemistry. Okay, so today we will learn about the chapter 1 redox equilibrium. Okay, for your information, okay, they have 6 subtopic. Okay, 6 subtopic ini adalah topik yang digabungkan semasa KBSM. Ada 2 topik di dalam satu topik. Seperti yang hari tu kita belajar acid, base and salt. Dia dalam tu ada 2 topik dalam KPSM dijadikan satu topik. Okay, today we will learn about the chapter 1 redox of equilibrium. So for the subtopic 1.1 oxidation and reduction. Kalau kamu tak nampak ke, tak dengar ke suara cikgu, so bagi tahu saya. Adakah full attendance? Yes, good, full attendance. Saktivel ada masuk ke? So 11 orang. Saya rasa Saktivel dia tak dapat masuk. Oh, Saktivel ada. Tahniah Saktivel dah masuk kelas saya. So hari ini kita akan pergi kepada chapter 1. Okay. So for the subtopic oxidation and reduction. So saya harap kamu semua boleh dengar dan faham apa yang saya ajak. Okay, saya tak nak pergi banyak. Yang penting dekat sini, okay, the topic, okay, this subtopic, okay, the important is first oxidation and reduction. Okay, dari segi oxidation and reduction, okay, you can you have learn, you have listen about the oxidation and reduction masa dulu. Okay, masa bila kamu ada pernah belajar semasa tingkatan 4, cikgu ada pernah cakap the metal will oxidize. Dia itulah oxidation and reduction. Okay, oxidation and reduction reaction kepada 4 aspek. Okay, first is gain or loss of oxygen. Alamak, tak biasa tempat baru. Okay, yang kedua gain or loss of hydrogen, transfer of electron and change in oxidation number. Okay, jangan tertidur pula ya dengan cikgu punya bebelan hari ni. Yang penting dekat sini adalah definition. So, definition, okay, contohnya lah kan. Okay, kamu boleh terus buat nota. Okay, semua orang buka buku nota, tulis tarikh hari ni. Hari ni hari apa? Hari ni hari Monday. So, tulis Monday. So, 25 hari bulan 1. So, nampak kan? Okay, 1.1. Oxidation and reduction. So, semua orang buat nota macam cikgu buat. Okay, nanti kalau tak, kamu tak payah buat nota. Kamu hanya terus saja buat latihan saja. Okay, dalam oxidation and reduction ini, yang pertama dia kata oxidation and reduction in term of oxygen. So, kamu boleh bahagikan antara dua. Oxidation and reduction. Okay, oxidation and reduction. Okay, ada banyak-banyak gangguan kat sini. Okay, oxidation, kamu boleh bahagikan antara dua. Okay, bahagi macam ni. Buat table cantik-cantik macam cikgu buat.
reduction. Ini cara untuk buat nota yang paling ringkas yang pernah kamu tengok. Okay. So, yang pertama dia kata term in term of oxygen. Kamu buat nota pakailah pembaris. Macam cikgu tak bagi pembaris. So, oxygen. Okay. Sini oxygen. So, nanti buat nota. Okay. Tengok pada definition yang pertama. Okay. Definition yang pertama dia kata oxidation take place when reactant gain oxygen. So, gain oxygen dekat sini. Tulis kat sini, gain oxygen. So, dia kata pula reduction dekat sini, loss oxygen. So, bila kamu buat nota begini, kamu boleh nampak. Okay, kamu boleh nampak the difference between oxidation dan reduction. Okay, kalau ada apa-apa masalah, tak dengar apa yang cikgu cakap kaju sangat, suara cikgu stuck ke, tolong bagi tahu saya, okay? So, yang seterusnya adalah stuck. Fazrul Rahman stuck. Cikgu stuck macam mana? Tak dengar suara cikgu ke? So, pergi kepada yang kedua. Okay, yang kedua. Tak cikgu. Yang cikgu recording dia. Cikgu punya Yang teacher whiteboard. present tadi. Cikgu punya present stuck. Ya. Sekarang dah okey dah. Sekarang dah okey. Okay, okay, thank you Fazrul. Okay, yang ini pula adalah contoh yang dia bagi. Okay, kamu boleh masukkan contoh. Okay, contohnya kamu boleh buat lagi satu kolom dekat tepi ni, kamu buat contoh. Example. Kat sini kamu boleh buat. Tapi kalau kamu tak nak buat pun, kamu kena tambahlah sedikit. So, saya nak ajar begini. So, tadi saya dah ajar oxidation gain oxygen. Oxidation gain oxygen. Okay, from this equation, kalau kamu tengok, magnesium will become magnesium oxide. That will oxidize. Why oxidize? Because they gain magnesium, gain oxygen. Magnesium gain oxygen. Yang kamu nampak, magnesium menjadi magnesium oxide. Okay, kemudian carbon dioxide akan menjadi carbon. Dia akan buang oxygen. Loss oxygen. So, loss oxygen, that is a reduction process. So, bila reduction process kita dah tahu oxidation process kita dah tahu dalam term oxygen. So, di sini saya nak tekankan mengenai oxidizing agent. Cikgu, apa tu oxidizing agent? Oxidizing agent adalah bahan yang menyebabkan proses pengoksidaan. Bahan yang menyebabkan proses pengoksidaan itu berlaku. Magnesium menjadi MgO, that is a oxidized process. So, apakah bahan yang menyebabkan dia teroksida? What the substance that initiate to the oxidation process? Okay, that are carbon dioxide. So, carbon dioxide here adalah oxidizing agent. Okay, kemudian kita pergi kepada reducing agent. Apa pula reducing agent? Reducing agent, the substance that initiate to be a reduction process. Siapa tu? So, carbon dioxide menjadi carbon, that is a reduction. So, bahan yang menyebabkan dia proses reduction adalah bahan dekat sebelah dia. So, that is a magnesium. So, magnesium as a reducing agent whereby the magnesium reduce the carbon dioxide. Siapa yang tak faham, tolong buka speaker je terus. Kalau nak tanya soalan, terus buka speaker, tanya cikgu. Okay, cikgu tak ada boleh nampak message kamu melalui Google Meet. Okay, tolong bagi tahu saya, buka saja speaker. Cikgu, kenapa cikgu? Kenapa cikgu? Okay, boleh? So, kita pergi kepada tengok soalan yang ini. Okay, kita cuba soalan ini. Saya akan panggil one by one ya. Activity 1A. So, activity 1A, dia kata, okay, kamu terus saja tulis lepas tadi kamu punya nota yang ini. Nampak tak nota kamu yang cantik ini? Tinggalkan dalam 1, 2, 3, 4, 5. Dalam 5 kolom, bawah tu kamu boleh buatkan dia punya exercise. Okay, activity 1A. So, tulis kat situ, activity. Sambil kita buat nota, sambil kita buat latihan, barulah kamu faham. Okay, activity 1A, dia kata write the balance equation, copper, oxide and carbon. Okay, Pavitran, Pavitran, boleh dengar suara saya? Pavitran, boleh tak buatkan equation, copper, oxide, react with the carbon? Anyone? Siapa-siapa yang boleh buat? Tinesh, boleh kan tolong saya buatkan equation, copper oxide tindak balas dengan karbon?
Anyone? Sesiapa boleh buka mic, tolong buatkan equation ini. Tak ada siapa? Okay, copper oxide bila akan tidak balas dengan karbon? Dinesh? Siapa-siapa boleh buka mic? Tolong jawabkan soalan ini. Copper, 2 copper, Copper. so Copper tu. Nak kena letak datu plus ke? CO2. Cu plus Tak. CO2. Cu Begini. plus CO2. Good. Lepas tu Cu. kena balance. Balance. Macam mana nak balance kan? 2 letak depan. Betul? Yang copper oxide 2, lepas tu copper 2. Okay. Ini beka macam ini ke si siapa namanya? Sarvin ke? Siapa dia namanya? Okay, boleh. Vasan. Okay, Vasan. So, kat sini Vasan. Vasan buka je mic. Okay? Vasan buka je mic. So, kat sini cikgu nak tanya Vasan. Okay, manakah proses pengoksidaan? Oxidation process yang mana? Which one is oxidation process? Gain oxygen. Karbon menjadi carbon dioxide. Betul? Carbon dioxide. That is a oxidation. Okay, tulis ya. Masing-masing semua tulis ya. So, which one is reduction? Copper oxide. Copper. Dah tersalah. Okay, pergi ke copper. So, dekat sini adalah reduction. Okay. So, Vasan, mana satu reducing agent, mana satu oxidizing agent? Ini proses pengoksidaan. So, oxidizing agent yang mana? Oxidizing agent tu copper. So, oxidizing agent adalah copper, CuO. Okay. So, reducing agent? That is a carbon. Okay, siapa yang tak faham, tolong buka mic. Terus saya akan jawab soalan. Okay, kemudian kita dah dapat jawab soalan. Okay, dah settle sebenarnya aktiviti 1A. 1.1. Okay, 1A. Okay, this is the activity 1A. Okay, 1A bukan 1.1. Okay, so dah settle. So, pergi kepada yang seterusnya. In the term of hydrogen. Okay, in the term of hydrogen, kita terus pergi kepada yang ni. Nampak tak dalam kotak? So, oxidation dia kata loss hydrogen, reduction gain hydrogen. So, dekat sini, kamu tulis kat sini. Okay, tulis sama-sama nota yang tadi tu. Tulis. Okay, hydrogen. So, tadi cikgu kata tadi apa? Loss hydrogen. Ya. Cikgu. Ya, tak dengar ke? Cikgu punya screen dari one saja. Belum pergi ke hydrogen. Oh, ya ke? Cikgu punya screen. Start lagi. Dia stuck lah tu internet. Macam ini saya nak balik rumah lah. Minggu depan saya bawa kat rumah lah. Okay, sekarang ni nampak tak? Okay, cikgu. Bagus. Baru lagi, okay. Tak. So, ini adalah proses oxidation and reduction in term of hydrogen. So, in term of hydrogen, for the oxidation pula, loss hydrogen, for the reduction is gain hydrogen. Okay? Boleh nampak saya punya screen, Vasan? Kalau macam ni, saya kena buat kat rumah lah. So, bila yang dapat dekat sini, okay, bila dah dekat sini, okay, nampak ke? Loss of hydrogen dan gain of hydrogen. Halo, cikgu, lag. Hello. Ya, dengar tak? Lag, cikgu. Tak boleh dengar? Ayo, line ni Cikgu jangan. lag. Tadi screen lag cikgu. Sekarang voice pun lag. Suara pun tak dengar. Voice pun tak dengar.
Tak boleh. Tadi tak dengar, sekarang dengar. Sekarang dah dengar. Internet dia macam cap ayam. Okay, sekarang dengar ke? Dengar. Boleh. Sekarang dengar. Okay. So, sekarang whiteboard screen saya nampak? Nampak. Nampak. Okay. So, in term of the hydrogen, kita tengok contoh. Okay, kita tengok contoh. Okay, contoh ini tadi saya kata tadi, untuk oxidation process, that is a loss of hydrogen. So, yang mana loss? So, H2S, dia akan jadi S. So, dia akan hilang H, loss of H. So, loss of H, that is a oxidation process. Loss of hydrogen. Chlorine pula, dia akan jadi HCl. Dia akan gain the hydrogen. So, gain the hydrogen, that is a reduction. Gain of the hydrogen, that is a reduction. So, dekat sini, kita kalau nak nampak lagi, kita buat aktiviti. Okay, aktiviti 1B. So, 1B, okay, tuliskan dalam bawah nota kamu pula lagi sekali. Aktiviti 1B. Okay, aktiviti 1B. Kita tengok soalan sini. 2NH3 plus Cu, 3Cu akan dapat N2 plus 3Cu tambah 3H2O. Okay, kemudian which one is loss of hydrogen? Okay, NH3 dia akan jadi N2. So, NH3 dia akan jadi N2. Maksud dia akan loss of hydrogen. So, bila loss hydrogen, that is a oxidation. So, betul ke oxidation? Betul. Betul ke oxidation? Betul. Okay, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, nombor 1 oxidize. So, mana satu reduce? Dia akan jadi Cu. Kenapa dia akan jadi? Oh, ni CuO. Cikgu tertinggal O. CuO. So, dekat sini pula CuO dia akan jadi H2O. CuO dia akan jadi H2O. So, dia akan tambah hidrogen. Yang ini pun pelik juga. Lah. Sebabnya dekat sini nanti kadang-kadang ada pelajar dia akan confuse. Okay, so ini adalah reduction. So, yang oxidizing agent adalah, adalah CuO. So, oxidation agent adalah CuO. Reducing agent adalah ammonia, NH3. Okay, kalau tak dengar suara saya, terus tulis, buka mic kamu, cakap ya. Okay, yang ini faham tak? Okay, in term of hydrogen. So, kamu buat latihan begitu saja. Okay, seterusnya adalah oxidation and reduction in term of electron transfer. Okay, yang ini kamu boleh scan ya QR code ni untuk tengok lagi banyak YouTube. YouTube dia mengajar bagaimana electron transfer. So, yang ini pula oxidation dia kata take place. Screen start cikgu. Start lagi. Saya. Okay, sekarang dah. okay. So, oxidation reaction take place when a reactant loss of electron. Reduction gain electron. So, bagaimana kita nak buat tadi? So, bagi nota yang cantik tadi mengenai elektron. So, tulis dekat sini elektron. So, dekat sini tadi saya kata pakai pen lain lah. It is a loss elektron. Sambil buat kerja, sambil buat nota. So, siaplah kerja kamu. Gain oksigen, gain elektron. So, gain elektron. Okey, dah. Okey, kemudian jom kita tengok contoh dia. Okey, tengok contoh. Okey, contohnya begini. Okey, yang ini dia kata bagi contoh. Magnesium donate elektron. So, dia akan loss elektron. Dia akan jadi Mg2+.
Oxygen will release the electron, it will become the oxide ion. So, kalau dia melakukan proses oxidation, automatic Mg adalah sebagai reducing agent. Ataupun kita panggil dia oxygen sebagai electron acceptor. Electron acceptor. Magnesium, sorry. Cikgu. Ya? Cikgu tak faham. Tak faham. Okay. So, sini ya. Cikgu, repeat lah. Cikgu cakap Cikgu. slow-slow. Okay, cikgu cakap slow-slow. Baiklah, finish. Okay, half equation dekat oxidation. Magnesium, dia akan donate Mg2 plus akan menjadi 2E minus. Dia donate apa? Dia donate elektron. So, bila dia donate elektron, dia akan menjalani proses oxidation. Okay, yang ini pula dia will gain the electron. So, bila dia gain electron, that is a reduction. So, maksudnya oksigen nanti akan jadi reduced substance lah, bahan yang sudah terturun. Okay, kemudian oxidizing agent pula. Okay, oxidizing agent pula adalah oksigen. Kenapa oksigen ini yang akan membantu magnesium to donate the electron. That's why kenapa dia panggil electron donor. Elektron donor. Okay, dia akan mendermakan elektron. Okay, oksigen dia akan magnesium dia akan menjadi elektron donor. Untuk sorry. Oxidizing agent adalah oksigen. Okay, oxidation agent adalah oksigen, yang mana oksigen ini dia akan accept the electron. That is a electron acceptor. Manakala magnesium sebagai reducing agent, so magnesium adalah sebagai reducing agent, dia adalah electron donor. Dinesh, faham ke? Cikgu lag. Internet tak berapa ya? Cikgu Ya? lag. Lag. Ulang. Hello. Tak ada cikgu lag. Ulang lagi. Lag. Lag. L-A-G. Vasan? Hello. Cikgu. Ya, boleh dengar suara saya? Sekarang boleh cikgu. Boleh. Okey. Sangat fed up dengan internet hari ni. Suruh pengetua tukar. Okey, boleh saya teruskan? Vasan? Boleh. Boleh. Okey, ini adalah eksperimen yang wajib untuk kamu buat lah ya. Okey, nanti kamu akan buat. Okey, to investigate the oxidation and reduction reaction in term of electron transfer. Okey, so bagaimana? Yang ini adalah untuk mengkaji proses pengoksidaan dan penurunan dalam term elektron transfer. Siapa yang akan donate elektron, siapa akan receive elektron. Siapa yang akan lost elektron, siapa yang akan accept the elektron. So, we will set up the experiment like this. So, nanti kamu akan tahu, okay, di sini dia guna iron 2 sulfate. Okay, iron 2 sulfate ini, dia akan donate the electron to become the Fe. Okay, so nanti kamu tengok. So, nanti kita akan buat eksperimen ini. So, jangan risau. Kita akan buat eksperimen ini. Okay. So, dekat sini dia kata, the deflection of galvanometer needle show there is a transfer of electron. So, dia akan daripada, from the iron. Okay, from the iron, Fe2+, it will donate the electron to become the Fe3+. So, keadaan donate elektron, dia akan lost elektron. Bila dia lost elektron, so that is a oxidation process. So, dekat sini adalah oxidation process. So, elektron ini akan diterima oleh siapa? Okay, manganat ion, dia akan menerima elektron, will accept or receive the electron to become the Mn2+. Okay, for H2O.
So dekat sini ini adalah sebagai reduction. Okay, reduction. Okay, reduction. So begini. So kemudian ion will lose the electron. So bila dia lost electron, Fe2+ adalah sebagai reducing agent. Reducing agent. So manganat pula adalah sebagai oxidizing agent. Okey. Okey, adakah kamu tahu bagaimana kamu nak tulis equation FeSO4? Okey, Fe akan jadi FO4. So di sini dia ajar macam ni. So kalau kamu tak faham, saya tulis. So begini. Okey, iron di sini Fe2+. Cikgu, mana cikgu tahu dia Fe2+ daripada sini? Nampak tak? FeSO4, iron 2 sulfate. Iron 2 sulfate, that is mean iron charge dia adalah Fe2+. So dia nak jadi Fe3+. So bila nak jadi Fe3+, dia akan donate the electron. So cikgu macam mana nak tahu? So dekat sini kita kena balancekan antara dia. Tak dengar ke? Dari awal eksperimen sudah lag cikgu. Dia Langsung tak dengar. Langsung tak eksperimen dengar. semua tak dengar. Dia Ya. pause. Okay, kalau macam itu kita buat kita akan ulang saya balik rumah lah kejap. Kita mula pukul 12. Boleh?